Rancangan Santapan Jiwa Mat Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Moga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan mentadabbur halaman yang ke-561 ya, halaman 561. Mungkin tuan-tuan bolehlah membuka al-Quran tu awal-awal ya, halaman 561 iaitu bahagian yang kedua ataupun muka surat yang kedua daripada surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ya. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita ditemani oleh tidak lain dan tidak bukan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedar tak sedar penghujung juzuk 28 dah. Allahu akbar. Cantik dah ni. Tak lama lagi dah nak khatam ni. Dan saya yakin penonton-penonton pasti rasa macam teruja kerana biasanya masuk juzuk 28, 29 akan banyak surah-surah yang biasa dibaca, surah-surah pilihan. Betul, ya betul. Maksud dia bila kita ceritakan tentang surah yang kita dah hafal, dia punya penghayatan tu lebih, betul, kan? Betul. Jadi menarik juga Ustaz bila Ustaz sebut tentang perkara ini. Bila kita memahami surah itu, bila kita kata kalau kita faham, kan? Jadi bila kita baca di dalam solat, penghayatan tu lebih. Itu yang kita nak tu, penghayatan kita akan lebih. Jadi khusyuk untuk solat itu lebih mudah. Contoh kalau kita dengar orang bercakap bahasa yang kita tidak faham, contoh bahasa Cina ke, kita tak faham, bagaimana kita nak menghayati? Tetapi kalau kita sudah ada pemahaman, maka penghayatan tu lebih mudah untuk nak dilakukan. Alhamdulillah, insya-Allah Ustaz. Jadi kita buka dahulu majlis kita ini dengan doa ringkas, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk apa? Untuk like dan share Facebook kita agar kebaikan yang kita dapat pada hari ini dapat dikongsi bersama dengan orang-orang yang lain. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita lihat terlebih dahulu sinopsis untuk halaman 561, iaitu apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah anjuran untuk taubat nasuha dan berjihad melawan kaum kafir dan munafik, dan itu disebut pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kemudian akan diceritakan tentang beberapa contoh perempuan mukminah dan juga perempuan kafir, iaitu akan disebutkan pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 ya. Jadi insya-Allah
Sebelum kita nak menceritakan tentang poin yang pertama tadi, iaitu tentang taubat nasuha, saya nak minta terlebih dahululah Al-Fadhil Ustaz untuk membaca daripada ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-9. Fadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Dr. Muhammad Arif Musa, pentadabbur kita. Alhamdulillah, penonton-penonton, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semua, surah At-Tahrim ke surat yang ke-561 semua dah bersedia insya-Allah. Kita akan baca pada ayat ke-8 hingga ke-9, 2 ayat terlebih dahulu. Sudah pasti sebagaimana pencerahan ataupun sinopsis yang disebut oleh doktor tadi, anjuran untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Bahkan perkataan yang selalu kita dengar, taubat yang nasuha. Bahkan ada anak-anak pun dapat anak tak nama nasuha. Allah. Jadi hari ini kita dah tahulah apa yang dimasukkan dengan taubat nasuha, taubat yang macam mana tu. Sebab betul. Penting hidup kita ni, kalaulah kita meninggalkan dunia ni Allah Taala terima taubat kita, itulah kita rasa paling bermakna dengan husnul khatimah tersebut. Jom kita baca terlebih dahulu dengan Taranum Bayati permulaan ini ayat 8 hingga 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan menjelaskan kepada kita tentang peri pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum itu, jikalau kita lihat pada halaman yang ke-560, iaitu halaman yang sebelumnya, ayat-ayat yang di bawah itu,
di mana pada ayat yang ke-6 kita sudah ceritakan semalam bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita memelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka. Ya, dan bagaimana kita memelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka adalah dengan kita patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjauhi segala larangannya. Bila kita menceritakan tentang ahli keluarga kita, maksudnya kita perlu mendidik mereka. Seorang suami perlu mendidik isteri dan anak-anaknya. Seorang isteri juga, jikalau suami itu tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, maka dia hendaklah menjalankan ataupun dia hendaklah menampung kekurangan tersebut dalam mendidik ahli keluarganya agar dipelihara oleh Allah daripada api neraka. Tetapi sebagai seorang insan biasa, kan, kita akan berusaha sedaya mungkin untuk memelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Tapi apakan daya, seorang insan, kita kata kita biasa melakukan kesalahan. Buatlah macam mana pun, kita tetap akan melakukan kesalahan. Kerana itu Nabi SAW menyebut kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan, dan bukan kesalahan sikit-sikit, kesalahan yang banyak. Tetapi orang yang paling baik, iaitu orang yang melakukan kesalahan yang paling baik adalah mereka yang banyak bertaubat. Kerana itu diceritakan pada halaman yang ke-561, ya, setelah mana kita telah berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga menjaga anak-anak kita daripada melakukan kesalahan, tetapi jika kita melakukan, maka Allah memberikan pintu yang lain kepada kita. Pintu untuk kita nak cover balik, pintu untuk kita nak tampung balik kekurangan tersebut, iaitu dengan taubat nasuha. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan pada ayat ini, menarik ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan? Iaitu mereka ini adalah orang yang beriman. Bukan kita kata orang kafir ke ataupun munafik ke, orang yang beriman. Kita sedang menceritakan tentang orang yang beriman. Apakah arahan tersebut? Apakah perintah yang Allah berikan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam erti kata lain, orang yang beriman sekali-sekala dia akan jatuh, sekali-sekala dia akan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dia akan melakukan kesalahan, dia akan melakukan maksiat. Tetapi penting untuk kita beristighfar dan bertaubat. Tetapi di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang satu taubat yang mana inilah taubat, kita kata taubat yang ultimatum lah. Inilah taubat yang hebat, yang paling hebat, iaitu taubat nasuha. Apakah itu taubat nasuha? Tadi Ustaz Tirmizi mungkin dah buka sedikit ruang untuk saya berbicara tentang taubat nasuha, ya Ustaz. Taubat nasuha ni para ulama meletakkan beberapa syarat untuk kita nak mencapai taubat nasuha. Jadi ada setengah ulama mengatakan taubat nasuha ni adalah taubat as-sadiqah. Taubat yang betul-betul kita ikhlas, al-khalisah, yang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taubat nasuha ni dia tidak lari daripada beberapa syarat. Ada setengah ulama mengatakan yang pertama sekali adalah kita al-iqla' 'anil dzam, yang mana kita perlu meninggalkan dosa yang telah kita buat. Contoh, kalau ada seseorang itu dia bergulung dalam dosa zina, maka benda pertama yang perlu dibuat adalah dia perlu menarik diri daripada perbuatan tersebut. Kalaulah dia berada dalam sentiasa bermuamalah dengan riba, dan saya yakin ramai di luar sana yang masih lagi bermuamalah dengan riba, maka untuk kita menjayakan taubat nasuha kita, benda pertama yang perlu kita buat adalah menarik diri, berhenti, al-iqla' 'anil dzam, kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadmu 'alal fi'l. Maksud dia kita menyesal. Kan, kalau dia setakat tarik diri tapi dia kata aku okey je, kan, kalau buat balik pun sebenarnya tak ada masalah pun, maka itu belum lagi mencapai taubat nasuha. Perlu ada penyesalan. Kita tahu bahawa selama ni kita membuat satu dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang kita rasa menyesal. Dan yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda ilaih. Maksudnya kita berazam untuk tidak lagi kembali untuk buat perkara tersebut. Contoh, kalau sebelum ni kita bermuamalah dengan riba, maka sekarang bila mana kita telah berhijrah,
kan, alalan kita sedang bersiaran di TV Al-Hijrah, so kita ceritalah kalau kita sudah berhijrah, maka kita tidak mahu lagi kembali kepada muamalah riba tersebut. Jadi azam itu sangat penting. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menambah yang keempat adalah muhajaratu sayyi'ul ikhwan. Maksudnya kita meninggalkan influence, maksudnya kita meninggalkan pengaruh-pengaruh yang buruk yang di sekeliling kita. Contoh kan, kalau kita ni kadang-kadang manusia ni dia terkesan dengan keadaan sekeliling kan. Jadi kadang-kadang bila kita berada dalam kalangan mereka yang minum arak, lama-lama kelamaan ada kemungkinan kita juga akan minum arak. Kalau kita bermuamalah, kita ramai di sekeliling kita orang-orang yang bermain dengan riba, yang buat loan pun loan riba kan, maka lama kelamaan kita akan rasa benda tu biasa kan. Jadi di situ kena nampak muhajaratu sayyi'ul ikhwan, kita meninggalkan golongan-golongan ini supaya kita tidak lagi terjerumus dalam perbuatan tersebut. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang taubat nasuha, apa yang kita harapkan daripada taubat nasuha ini, itu yang disebutkan dalam ayat yang selepasnya. Asa rabbukum, harap-harap Allah Tuhan kamu, yukaffiru ankum sayyiatikum, mengampunkan ataupun menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Maka sebab itu disebut at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada satu-satu kesalahan, di mata Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah, di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kesalahan itu ataupun dosa itu tiada. Ya. Wa yudkhilakum jannat. Kemudian disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Kan? Dan syurga itu mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bila ia akan berlaku? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah, iaitu pada hari yang mana Allah tidak menghinakan para nabi dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi kita nampak di situ apa yang dimasukkan pada hari yang di mana Allah tidak menghinakan para nabi ataupun Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama-samanya. Ini merujuk kepada hari kiamat. Kerana di hari kiamat, maka segala penghinaan ataupun penghinaan yang terbesar yang boleh berlaku pada seseorang adalah penghinaan yang Allah beri semasa hari kiamat. Sebab tu pada hari kiamat ada wajah yang bercahaya, ada wajah yang gelap. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada hari yang bercahaya pada hari kiamat dan juga ada hari-hari yang gelap dan muram pada hari kiamat. Jadi hari kiamat juga adalah hari di mana akan jelaslah kebenaran, akan terzahirlah kegembiraan orang-orang yang beriman kerana mereka tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan ayat yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah. Maka disebutkan di sini bahawa Allah tidak menghinakan nabi. Nabi kalau ikutkan sekarang banyak usaha-usaha yang dibuat baik daripada orang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, tetapi mereka ini tidak sedar di hari akhirat mereka yang akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan nabi tidak akan mendapat sebarang penghinaan. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kan, apa yang saya boleh kongsikan bersama dengan tuan-tuan daripada ayat ini, bahawa sebagai orang yang beriman, kalaulah kita hendak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, maka kita perlu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Hari di mana pada hari ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang dari kiri dan kanan. Kan, tu yang saya sebutkan, daripada orang bukan Islam menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang mengaku Islam pun menyerang Nabi SAW, maka adalah kita katakan peranan yang perlu kita mainkan. Kita perlu melindungi Nabi SAW. Kita perlu marah di saat ketika mana Nabi SAW dihina. Jikalau tidak ada perasaan itu dalam hati tuan-tuan, maka kita kena cek balik iman kita tuan-tuan. Kan, kalau tuan-tuan nak ada bersama dengan Nabi SAW seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini, maka tunjukkan kebersamaan itu pada hari ini. Pada hari ini kita perlu menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengelakkan daripada tersebarnya hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu.
yang orang kata apa, ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu menghidupkan balik sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita membuat segala itu, insya-Allah barulah kita boleh tergolong di dalam an-nabiyyu walladzina amanu ma'ah, bersama dengan Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat mereka pada ketika itu? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jadi ini antara petanda orang beriman pada hari akhirat kelak, di mana ada cahaya. Dan ini telah disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, dan saya rasa kalau tak silap saya yang terakhir disebutkan di dalam surah Al-Hadid. Cahaya ini yang mana ingin dipinjam. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam sesi-sesi yang terdahulu, cahaya ini ingin dipinjam oleh siapa? Oleh orang-orang munafik, tetapi tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan orang-orang beriman ni mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Orang-orang beriman mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan berikanlah keampunan kepada kami. Kerana apa? Kerana hari akhirat perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang. Untuk kita nak sampai ke titian sirat itu panjang. Untuk kita nak melepasi titian itu pun panjang. Maka di situ kita perlu maka di situ orang-orang beriman akan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya mereka. Agar cahaya mereka itu bukan sahaja kita kata ada kemudian padam, tidak. Disempurnakan cahaya itu agar mereka boleh sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah Allah akan menyempurnakan cahaya orang-orang yang beriman. Dan ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh membawa kita kepada cahaya itu. Antara dia adalah mereka yang berjalan ke masjid dalam keadaan yang gelap. Kan, contohnya keadaan yang gelap, contoh pada solat Isya ataupun solat subuh sendiri. Kan, basyiril masyaina ilal masajid binuritam yaumal qiyamah, ataupun atau kama qala Rasul, yang mana berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Contoh kita pergi sembahyang masjid subuh, keadaan tu gelap, kan? Maka mereka ini akan mendapat cahaya yang komplit, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Antara amalan-amalan yang lain adalah kita mengambil wuduk, tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau ambil wuduk, kena ambil wuduk yang orang kata apa? Wuduk yang sempurnalah, kan, agar cahaya itu boleh boleh tersebar pada hari akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi penting tuan-tuan, Al-Quran sentiasa menjelaskan tentang cahaya. Jadi kalaulah kita nak mendapatkan cahaya tersebut, maka penting untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang mana boleh membawa kita kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan saya sebutkan satu lagi kerana yang ini berkait dengan Al-Quran. Yang ini berkait dengan Al-Quran, iaitu kita membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, tuan-tuan. Antara amalan yang kita boleh dapat cahaya pada hari akhirat adalah kita membaca surah Al-Kahfi. Ya, tuan-tuan, jadi jangan tinggal. Amalan-amalan ni mungkin nampak mudah, tetapi cahaya yang akan kita dapat pada hari akhirat kelak, itu yang kita boleh nampak kepentingan dia, bahkan dicemburui oleh golongan-golongan munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tak apa tuan-tuan, ayat ini kita akan ceritakan sebentar lagi. Kita berehat terlebih dahulu. My Quran Time, baca, faham, amal. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء
Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini, Allah sempurnakan kepada kita cahaya kita, insya-Allah di hari akhirat nanti. Dan di dunia juga kita memerlukan cahaya ilmu, cahaya iman yang mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada cahaya ilmu yang mengeluarkan kita daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita nak masuk tajwid, kita nak mendengar perkataan apa kita hari doktor ya? Okay. Perkataan pilihan kita. Tuan-tuan, kalau kita lihat apakah perkataan pilihan kita? Ini dia perkataan pilihan kita, iaitu khana, dan itu khawana, berasal daripada kalimah khawana dan ia maksud berkhianat. Ia disebutkan sebanyak 16 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan kalau lihat pada halaman yang ke-561, ia disebutkan pada ayat fakhanatahuma, iaitu pada ayat yang ke-10 merujuk kepada isteri-isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Jadi khianat sama je. Bahasa Melayu kita panggil khianat, sebenarnya bahasa Arab pun sebenarnya khianat juga. Ini kita kata pinjaman lah. Mungkin boleh, saya pun kurang pasti tentang bahasa Melayu ni, tapi samalah kita kata antara bahasa Arab dan juga bahasa Melayunya. Silakan Ustaz untuk tajwid kita macam mana? InsyaAllah kita masuk tajwid pula. Pada hari ini kita lihat slide kita untuk tajwid, perkongsian perkataan. Okey, kan panjang si ayat dia. Sempurnakan hukum mad tabi ataupun mad asli dalam ayat ini. Okey, dalam ayat ini ada tempat yang kita baca 2 harakat, tempat-tempat yang dibaca 2 harakat seperti kanata, okey, tahta abdaini min ibadina, ba dibaca 2 harakat, na dibaca 2 harakat, sa. Okey, semua perkataan yang dibaca mad 2 harakat ni kita mesti baca dengan sekata. Antara kesalahan yang saya kenal pasti bila pembaca membaca Al-Quran ialah kadang-kadang tak sekata, kadang-kadang macam terlebih, kadang-kadang macam tepat. Contoh begini, contoh yang salah. Kanata, ada betul. Kanata tahta abdaini min ibadina sa'at. Dia dah macam meleret sikit. Dia taklah lebih sampai 3 harakat, tapi dia macam memang lebih. Mungkin 2,5 begitu. Yeah. Itu bukan tak tahu. Kita tahu 2 harakat, tapi itu dah jadi tabiat. Cara baca. Cara kita dah na 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 na. Itu cara alunan kita menyebabkan terlebih pada mak asli begitu. Jadi caranya, saya kalau ada pembaca, saya akan sekat daripada awal. Saya akan beritahu awal, tak boleh baca macam tu. Ubah. Mungkin dia tahu 2 harakat, dia tak rasa lebih, tapi cara pembacaan dia, tabiat yang dibaca tu menyebabkan bunyi macam lebih. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar macam sekata ya, yang 2 harakat. Tapi kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, kita nampak bunyi lain dah. Bunyi macam tak sekata bunyi. Tempo dia tu macam lari sikit. Itu dah disiplin. Walaupun 2 harakat nampak mudah, tapi kita kena sekata. Lagi-lagi bila dekat-dekat duduk. Kan? Contoh ayat ni. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Yang 2 harakat tu bagi bunyi sama. Kanata gitu. Jangan kanata tah. Nampak lain. Kita lari satu je, dia dah nampak bunyi cacat sikit. Ya, betul. Kita kata macam lain lah bunyi. Itu kadang-kadang kita tahu bacaan tu 2 harakat, tapi mungkin faktor cara bacaan kita, lenggok-lenggok kita macam dah terikat, jadi macam tak boleh nak ubah. Wallahu a'lam, sama-sama kita ubah insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan memang betul lah Ustaz ya. Mad tabi'i ni memang sebenarnya sama je 2 harakat, tapi ramai yang tak tahulah. Tapi menarik dia Ustaz, yang menariknya tentang perkara ini adalah pembaca dia tak sedar. Tak sedar, betul. Pembaca dia tak sedar. Yang sedar adalah orang-orang lain. Betul. Jadi kadang-kadang dia baca, dia kata bila kita tanya benda tu 2 harakat, dia kata 2 harakat lah ni Ustaz. Ya. 2 harakat lah ni. Kita kata bukan, itu dah terlebih dah tu. Tapi dia tidak sedar kan. Jadi itulah perlu kepada kita bertalaqi dan bermusyafah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang begitu baik tentang ilmu tajwid. Sama-samalah kita cuba perbaiki bacaan kita. Biarlah bacaan
bacaan kita pada hari ini lebih elok daripada bacaan kita pada hari semalam, dan orang kata dari hari ke hari kita akan meningkatkan lagi kemahiran bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah. Jadi kita kembali kepada tafsir, kepada tadabbur kita pada ayat yang ke-9. Kalau tadi kita sebutkan tentang cahaya, iaitu cahaya yang mana cahaya itu terpancar daripada hadapan orang-orang yang beriman. Bila mana mereka nak berjalan, cahaya itu ada di hadapan mereka untuk mereka nampak, dan daripada sebelah kanan mereka. Dan ini disebut beberapa kali di dalam Al-Quran, iaitu cahaya daripada depan dan daripada sebelah kanan. Cahaya daripada depan, daripada sebelah kanan. Adakah cahaya itu sebelah kiri tak ada? Tidak. Cahaya itu akan meliputi diri mereka itu. Tetapi kenapa dikhususkan sebelah kanan? Ini para ulama menyebutkan tashrif wa takrim. Kerana ia menunjukkan kemuliaan sebelah kanan. Sebab tu bila disebutkan tentang ahli syurga, disebutkan wa ashabul yamin, golongan-golongan sebelah kanan, orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka akan mengambil catatan amalan mereka? Mereka akan ambil daripada tangan sebelah kanan. Ya, sebab tu bila kita makan, tuan-tuan, ni ramai ni. Saya sedar kalau kita pergi restoran, kita tengok kadang-kadang orang Islam kita makan sebelah kiri juga. Kan, walaupun dididik daripada kecil supaya makan sebelah kanan, masih ada yang makan sebelah kiri. Jangan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana itu adalah antara perbuatan syaitan. Kan, jadi kita hendaklah mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kanan dan kanan. Jadi kerana itu cahaya juga itu akan datang daripada sebelah kanan. Tashrif wa takrim, kemuliaan sebelah kanan. Jadi kalau kita nak tergolong dalam golongan kanan, maka perbanyakkanlah, kalau nak makan, makanlah dengan tangan sebelah kanan juga. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Jadi Tuhan mereka berkata, Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami dan berikanlah keampunan kepada kami. Jadi tengok kalau kita lihat semasa kita sedang melalui titian sirat itu pun, kita masih lagi mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita jadi orang yang pada masa tu baru terfikir nak berdoa. Atas dunia ni tak terfikir langsung nak berdoa. Kan? Bila kat sana, bila nak berdoa, kalau kita bukan jenis orang yang berdoa atas dunia, di akhirat sana, adakah tuan-tuan rasa doa itu akan dikabulkan? Semestinya doa yang penting adalah doa kita pada masa ini. Kan, di atas dunia, ketika mana Allah masih lagi mengabulkan doa-doa orang yang beriman, maka pada waktu ni kita berdoa. Kalau tuan-tuan nak ambil pun doa seperti mana yang dibacakan Al-Fadhil Ustaz tadi, doa ini nak baca Rabbana atmim lana nurana wa fil, baca. Sekaranglah waktu untuk kita nak baca. Ya, walaupun konteks ayat ini menceritakan tentang golongan itu pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ya ayyuhan nabi yujahidil kuffar. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Kan, maka di dalam ayat ini, kalaulah kita nak bersama dengan Nabi SAW, kalaulah kita nak mendapat cahaya pada hari akhirat kelak, maka berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan pedang dan juga orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Kan, al-kuffar di sini semestinya ia merujuk kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, orang-orang kafir yang kita katakan mereka hendak menyekat Islam, mereka hendak menghapuskan Islam dan juga orang-orang Islam. Maka di sini perlunya kita kepada jihad. Ya, wal munafiqin, yang ni golongan munafik ni memang bahaya, dan kita telah ceritakan tentang beberapa kali. Cuma saya pernah terbaca dalam salah satu komen. Kadang-kadang kami ni kadang-kadang baca juga komen tuan-tuan di Facebook tu. Kadang-kadang soalan kan, orang bagi soalan kan. Walaupun ini dalam episod yang lepas dia tanya, apa beza antara munafik dan musyrik? Tanya kan, mungkin kita tidaklah beri jawapan di situ kerana komen masya-Allah tabarakallah 1000 lebih komen kan, tak mampulah untuk kami nak respon pada setiap komen itu, tapi kami mengambil maklum. Saya ceritakan sedikit tentang orang munafik. Orang munafik ni, orang musyrik terlebih dahulu. Orang musyrik adalah mereka yang memang zahir dia memang kita dah tahu dia adalah orang kafir. Ya, zahir memang mereka menzahirkan sifat kufur itu. Adapun orang munafik adalah mereka yang menzahirkan Islam, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini kita sebutkan sebagai musuh dalam selimut. Ya, jadi orang-orang munafik ni bahaya kerana daripada luar kita nampak dia orang Islam, tetapi sebenarnya di dalam diri dia adalah orang kafir. Jadi mereka ini akan membawa pelbagai fitnah dan bahaya kepada umat Islam. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut waghlud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Bersikap keraslah terhadap orang kafir yang memerangi kita, kan, yang memerangi kita. Yang tidak memerangi kita dah sebutkan dahulu,
kita boleh berbuat baik kepada mereka, tetapi yang memerangi kita, yang nampak sangat mereka tidak suka kepada Islam dan orang-orang Islam, maka bersikap keraslah terhadap mereka. Terutama sekali orang-orang munafik pun sama juga. Kita perlu bersikap keras terhadap orang-orang munafik ini agar orang lain semua sedar bahawa bahaya yang dibawa oleh orang-orang munafik ini. Wa ma'wahum jahannam. Dan semestinya tempat tinggal mereka adalah di dalam neraka jahanam, iaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membawa satu perumpamaan yang sebenarnya kalau kita lihat ia ada kaitan dengan halaman yang sebelum ini. Ya, ia menceritakan tentang perempuan. Ya, iaitu Allah menyebut daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut. Ya, jadi daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Ustaz, seingat saya belum lagi bacaannya tu. Belum lagi. Jadi Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, ya Ustaz, minta pada Ustaz untuk baca terlebih dahulu daripada ayat ke-10 sehinggalah ayat ke-12. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Dr. Haris. Jom sama-sama kita baca ayat yang ke-10 hingga ke ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-12. Okey. Sampai ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul Azim. Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh alaihi salam dan isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh daripada hamba-hamba kami. Dan pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing, maka kedua-dua suami mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya dikatakan kepada mereka berdua pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang yang masuk neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang membawakan satu misal perbandingan, satu kita katakan satu tauladan lah, ya. Kalau tuan-tuan ingat lagi awal surah ini, iaitu surah At-Tahrim,
ketika mana ayat yang pertama Allah menyebut ataupun Allah menegur Nabi SAW atas perbuatannya mengharamkan ke atas dirinya air madu kerana disebabkan oleh dua perempuan, iaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Maka di dalam ayat yang terakhir ini, ayat-ayat yang terakhir ini Allah membawakan satu misal perbandingan yang berkait juga dengan perempuan, iaitu menceritakan tentang isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Ya, kedua-dua nabi ini semestinya mereka adalah orang yang soleh, kerana itu disebut min ibadina salihin, daripada kalangan hamba-hamba kami yang soleh. Tetapi bukan bermaksud suami yang soleh automatik isteri itu dapat tiket free masuk ke syurga. Tidak. Bahkan isteri itu perlu berusaha. Sebagaimana Aisyah dan Hafsah mereka bersuamikan dengan lelaki yang paling mulia di atas dunia ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap perlu berusaha. Tidak hanya mencakupi dengan bersuamikan kepada Nabi dan mereka boleh buat sewenang-wenangnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Tidak. Bahkan mereka juga perlu berusaha. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir, isteri Nabi Nuh ni, dikala Nabi Nuh sedang berdakwah kepada kaumnya, ya, isteri Nabi Nuh ni, orang lain menuduh Nabi Nuh dia mengatakan dirinya gila, dia pun sama-sama join, Ustaz. Masalah sungguh. Bukan dia nak support suami dia dalam berdakwah, dia sama-sama join, kata oh memang suami aku ni gila. Kan? Jadi bagaimana? Kan? Termasuk juga dalam isteri Nabi Lut. Kalau tuan-tuan ingat lagi, disebutkan daripada juzuk yang ke-27 dalam surah Az-Zariyat, menceritakan bagaimana Nabi Lut menerima tetamu-tetamu dari kalangan para malaikat. Maka isteri Nabi Lut tu yang membongkarkan tentang perihal tetamu tersebut. Nabi Lut cuba untuk nak menjaga supaya orang tidak sedar. Kerana apa? Kerana para malaikat yang datang menziarahi Nabi Lut adalah mereka yang berwajah handsome. Kan? Memang itu adalah ujian sebenarnya yang Allah ingin berikan kepada kaum Nabi Lut. Tetapi isterinya itu yang membongkarkan. Jadi fakhanatahuma, mereka mengkhianati kedua-dua nabi tersebut. Bila kita kata khianat, bukan bermaksud mereka ada affair. Tidak. Mereka tidak ada hubungan lain dengan lelaki lain, tidak, tetapi mereka mengkhianati dalam urusan agama. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua-duanya tidaklah dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah walau sedikit pun. Walaupun suami mereka adalah nabi, maka tidaklah mereka dapat terselamat daripada perbuatan mereka. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Maka masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang lain. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang lain-lain pula, ya, kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitu perihal isteri Firaun ketika dia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Dan ini pula Allah memberikan satu perbandingan lain, iaitu perempuan yang patut dicontohi. Kalau tadi kita kata perempuan yang tidak patut dicontohi, jangan jadi seperti isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh, tetapi jadilah seperti isteri Firaun. Kan? Walaupun Firaun itu jahat, kita terkenal Firaun ni dengan kesombongan dia, kejahatan dia, memang sedia maklum, dalam Quran diceritakan beberapa kali. Tetapi isteri dia adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa yang dikatakan oleh isteri dia, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Yahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga. Di dalam dunia dia duduk dalam satu rumah bersama dengan Firaun. Itu kita kata syaitan di kalangan manusia lah, Firaun tu. Kan? Jadi agak kehidupan dia sangat-sangat terseksa. Bagaimana nak hidup bersama dengan syaitan manusia ini, iaitu Firaun? Nak buat amal ibadah pun payah, nak mendekatkan diri kepada Allah pun susah, dihalang. Kan? Maka dia meminta agar Allah memberikan kepada dia satu rumah lagi di syurga yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa najjini min Firaun, dan selamatkanlah aku daripada Firaun dan amalannya. Jadi orang yang beriman, kan, dia iman dia bila kukuh, walaupun dia dikelilingi oleh orang yang jahat, maka insya-Allah imannya itu dapat menyelamatkannya. Tetapi masalahnya di sini,
iman yang tahap mana yang boleh menyelamatkan kita sebenarnya. Ya, jadi itu yang perlu kita sedar dan perlu kita ambil iktibar. Kalaulah kita tidak mampu untuk menjadi berbeza daripada orang-orang di sekeliling kita, maka bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini minal qaumidh dhalimin. Selamatkanlah aku daripada Firaun dan perbuatan dan siksa perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Seorang lagi perempuan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia berhadapan dengan kaum dia yang kafir, iaitu siapa? Maryam. Wa Maryam banata Imran, ayat yang ke-12. Dan juga Maryam puteri Imran yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya, maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya roh ciptaan kami, dan dia mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta kitab-kitabnya, dan dia termasuk dalam orang-orang yang taat. Jadi ini seorang lagi perempuan. Kalau kita sebutkan tadi Asyah, walaupun beliau itu berdamping dengan manusia yang paling teruk sekali atas dunia ini, tetapi beliau berjaya untuk mengekalkan keimanan dia, dan beliau meninggal dalam keadaan orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membawakan seorang lagi perbandingan. Kalau tadi Allah bawakan dua orang yang kafir, di sini Allah membawa dua orang pula orang yang beriman, dan ini yang patut dicontohi. Yang dua orang yang kemudian ni, siapa yang kedua? Wa Maryam. Maryam ini seperti mana yang kita pernah kita ceritakan dahulu di dalam surah Ali Imran, bagaimana dia adalah orang yang seorang manusia yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diturunkan makanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Dan akhirnya apa yang diceritakan di dalam ayat yang ke-12, Allah menyebut tentang bagaimana Maryam ini adalah orang yang menjaga kehormatannya. Kenapa? Kerana apa disebutkan benda ni? Kerana dia dituduh oleh kaumnya berzina. Bila mana Maryam ni mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa ada sentuhan daripada seorang lelaki, dia dituduh berzina. Tetapi Maryam ini bersabar dan terus menerus melaksanakan tanggungjawabnya. Fanafakhna fihi min ruhina, Allah meniupkan ke dalamnya daripada roh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam itu mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya. Beliau menerima kalimah Tuhannya dengan tenang, dan beliau percaya. Itu yang Allah nak daripada kita, daripada perempuan-perempuan dan laki-laki di sana, bahawa kita perlu membenarkan kata-kata Allah dan kitab-kitabnya, dan kita perlu menjadi dari kalangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat terlebih dahulu tindakan dan resolusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah segera bertaubat dan istiqamah dalam kebaikan serta tidak mengulangi kesilapan lalu. Yang kedua, bersikap tegas dan tegakkan kebenaran kepada penentang agama Islam. Yang ketiga, ambil panduan Al-Quran untuk menjadi muslimah yang terbaik. Jadi inilah tiga perkara yang kita boleh laksanakan hasil daripada tadabbur kita pada halaman yang ke-561. Ya tuan-tuan, jadi saya rasa setakat itu sahaja sesi tadabbur kita pada hari ini. Saya nak mohon daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taubatana innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan maksiat, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, rezekikanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amalan-amalan salih, ya Allah. Jadikanlah kami suami-suami yang bertakwa, dan bantulah pasangan kami untuk menjadi kami yang bertakwa, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat. Terus di dalam My Quran Time, dan saya mengajak kepada semua untuk sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga wakaf kita ataupun sumbangan kita memberi manfaat kepada ummah melalui ilmu ataupun pengajian Al-Quran kita. Dan juga jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan juga esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Terima kasih Doktor. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Baca, faham, amal. Assalamualaikum.